Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright, so malam ni kita akan kongsikan sebab ada yang minta tanya macam mana kita nak identify first breakout dan apakah yang dimaksudkan dengan first breakout. But sebelum saya teruskan, boleh saya mendapatkan feedback daripada anda semua? Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas, tolong komenkan dekat bawah. Okay, jika anda boleh nampak visual saya pun tolong komen. Apa yang visual pun anda boleh dengar dengan jelas, samalah, maksudnya komen lah. Maksudnya visual dan audio mestilah jelas untuk saya teruskan live pada malam ni. Alright. Okay, so thank you kepada semua yang bagi feedback. Alright. Thank you. Alright. Thank you so much kepada anda yang memberi feedback. Good. Okay, ons. Okay, since ada permintaan, ada yang tanya saya macam mana nak identify saham yang first breakout, sebab yelah semalam kita dah kongsikan mengenai false breakout. Jadi malam ni saya share lah macam mana you nak identify first breakout. Apa yang dimaksudkan dengan first breakout? Okay. So thank you kepada anda semua yang bagi komen dan feedback mengatakan bahawa semuanya jelas. Alright. So malam ni tak ada masalah. So kita teruskan live kita. Okay. First thing first. Siapa ingat apa yang saya sharekan semalam? Apa yang saya sharekan semalam? Sebab dia ada kaitan sebenarnya. Macam mana you nak identify first breakout, fresh breakout, apa semua. Sebab first thing first, you must understand first. Apakah yang dimaksudkan dengan breakout? Semalam saya dah kupaskan apa yang dimaksudkan dengan breakout and how you want to avoid daripada orang kata berlakunya false breakout lah. Kan maksudnya bila you nampak benda-benda ni barulah kita consider dia sebagai breakout. Apa 5 perkara yang saya ajar dan saya tekankan semalam? Siapa yang tengok live semalam? Ya, live semalam tidak lagi dinaikkan ke YouTube atas sebab-sebab tertentu. Ada sebab lah kenapa kita tak upload naik ke YouTube. Okay? Ada sebab. Adakah akan dinikmat naik? Mungkin tak. Okay. Botak handsome. Yes, yang botak memang selalunya handsome. Jadi yang ada rambut ni tak berapa handsome. Okay, good. Sebab apa dia handsome? Sebab botak handsome tu boleh memberi duit lagi. Apa 5 benda tu? 5 perkara yang saya tekankan semalam. 5 perkara yang saya tekan. Tall, white, botak, dia mestilah handsome, betul. Lagi? Size, volume, yes, betul. Volume, dia mesti uptrend. Dah 3. Lagi 2. Uptrend, volume, marubozu. Lagi? Beli petang. Lagi? Beli petang, botak, rambut botak atau rambut pendek tu samalah. Okay. Uptrend, breakout, ada volume. Yes, thank you Miss Ju. Okay, terlepas bas malam tak apa. Nanti kita cari bas lain. Okay, good, thank you. So 5 perkara yang saya tekankan semalam untuk you identify breakout. So untuk malam ni, macam mana you nak kenal pasti itu adalah breakout ataupun tidak? Okay. Okay, macam mana? Yes, dia mesti tuju harga yang tinggi. Alright, first breakout ni sebenarnya dia berlaku sama je macam breakout. Cuma bezanya first breakout ni dia kena ambil satu-satu tempoh masa yang panjang sikit dia punya rehat tu. Maksudnya rehat dia tu mestilah 3 bulan, 6 bulan or even 9 bulan. Sometimes ada yang berbulan-bulan lah. Kan? Maksudnya yang saya nak share dekat sini adalah maksudnya you kena breakout sama, cuma cara you nak identify dia mestilah duduk sideways lama ataupun dia ada correction yang panjang yang besar. Dan fresh breakout ni dia boleh terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama punya jenis breakout adalah 52 weeks high breakout. Yang kedua adalah all time high breakout. Yang ketiga adalah Ayolah, 2 tu je lah sebenarnya.
Okay, 52 weeks high breakout dengan all time high breakout. Jadi itulah perkara-perkara yang you kena take note, yang you kena ambil berat, yang you kena ambil tahu. Yang mana dia ada dua je, all time high dengan 52 weeks high. Dan macam mana you nak tahu itu adalah first breakout? Sebenarnya you kena tunggu ataupun you kena ambil satu tempoh masa yang agak panjang. Sekejap Sekejap. Saya buka bursa station sebentar. Okay, hold on. Okay, sekejap Okay, sekejap. Ayah. Mana bursa station ni? Dia tak buka pula. Sebentar. Okay. Alright, so dah buka bursa station. Okay, good. Okay, senang nak tunjuk contoh dekat sini. Alright. Okay, kita ambil satu contoh lah yang best sikit. Saya ambil contoh saham apa yang best? Saham apa yang best? Tak, saya tak potong rambut, tak sempat lagi hari ni. Hari ni memang tak sempat, walaupun sepatutnya hari ni hari cuti saya. Tapi bila dah ada kerja tu nak buat macam mana kan? Kerja jugalah. Okay, kita ambil satu contoh saham lah. Kita nak ambil saham, let's say we are talking about saham, tak nak. VS. Kita try VS dulu. Tengok VS ya. Okay, kita try buka usaha. Okay, buka 1 year. Tengok ada tak. Okay, VS ada satu contoh yang agak menarik lah kat sini. Alright. First breakout dia sebenarnya berlaku lebih kurang dekat sini. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan first breakout? Okay. You sebut saham murah semua memang saya tak hadap lah. Saya tak peduli saham murah. Semua saham murah tu semua dia tengah sideways. Jadi saya tak nak kira. Saya ambil kira saham yang berkualiti, yang ada ni lah. Alright, so semua orang tahu ini adalah kejatuhan panik. Alright, this is kejatuhan panik yang mana berlaku pada bulan 3, yang mana you all mula ramai daripada you all buka akaun CDS kan. Ramai buka akaun CDS bulan 3, bulan 4 kan, sebab duduk rumah tak ada buat apa kan. Jadi this is saham yang you boleh tengok dekat sini Alright, you boleh tengok dekat sini saham-sahamnya. Yang pertama kita ada VS lah. Dan kenapa VS saya consider this fresh breakout berlaku somewhere dekat bulan Ogos. Kenapa saya tak cakap sini fresh breakout? Kenapa saya tak cakap bulan 4 tu kan ada, ni kan bulan Jun tu kan ada higher high. Tapi dia bukan fresh breakout. Fresh breakout saya consider dia bila dia breakout dekat atas. Okay, so soalan dia, dekat mana puncak tertinggi? So puncak tertinggi dekat dalam chart yang saya tunjukkan sekarang ni, dekat sinilah, dekat RM1.50 pada bulan Januari. RM1.50 pada bulan Januari. So lepas tu dia jatuh sebabkan panik pada bulan 3. Dan you tengok tempoh daripada Januari sampai berapa hari bulan baru dia nak breakout. Berapa lama? Januari ke Ogos. Meaning dia ambil masa berapa lama? 7 bulan. So maksudnya bila dia ambil masa 7 bulan untuk dia break, meaning apa? Maksudnya dia dah rehat lama, dia dah bercuti lama, dia pergi overseas ke, dia pergi tak lagi overseas sebab masa ni PKP. Dia pergi bercuti, dia bersantai, dia berehat. Maksudnya dia dah duduk correction for more than 6 months. 3 months sebenarnya you can consider dia sebagai fresh breakout selalunya. And bila berlakunya breakout, you kena make sure dia ada volume yang gila babas punya power lah. Okay, bila dia breakout 52 weeks high atau all time high,
atau yalah, that is what you consider dia sebagai fresh breakout. 52 weeks high dengan fresh breakout sama ke? Yes, sebenarnya dia sama. Syaratnya you need to find the first one yang berlaku. So first one dia berlaku somewhere dekat bulan 8. Sebab apa bulan 8? Sebab ni last tertinggi bulan 1, lepas tu sampai bulan 8 tak break lagi 52 weeks high dia. Dia dah 7 bulan babe duduk dekat correction, fasa correction. Dan next, breakout ke tak? RM1.50 dia close RM1. Dia close kat situ RM1.53 dan ada rambut yang panjang, volume dia suddenly spike sikit. Spike sikit, maksudnya dia lebih tinggi for the past 1, 2, 3, 4, 5. Breakout dan lebih tinggi daripada 5 hari yang lepas. Tetapi you need to be careful sebab ada rambut yang panjang. Okay, chances untuk dia tak teruskan kenaikan tu lebih tinggi. Jadi you boleh tengok dekat sini. The next day nampak what happen bila you beli pada rambut yang panjang. This is what happen bila you beli pada rambut yang panjang. Okay, this is what happen bila you beli breakout pada rambut yang panjang. But lepas tu you tengok dia berlega-lega dekat resistance area dia. Alright, lepas tu dia continue breakout. Dia breakout, sideways balik. So maksudnya fresh breakout dia ataupun first breakout berlaku selepas dia berehat lama. Okay, dia berehat lama lah. Alright, and then dia breakout lagi sekali pergi RM1.8 pada bulan Ogos juga, tapi seminggu lepas dia breakout. Maksudnya dia kena tunggu rehat lama. Okay, dia kena ambil satu rehat yang lama. Rehat lama ni berapa lama? 3 bulan boleh, 6 bulan boleh, 9 bulan boleh. Dia jangan rigid. Janji lebih 3 bulan tu lama lah tu. So next contoh, you boleh tengok. Okay, ini kenapa saya sebut saham ni? Why I mention about these stocks? Okay, dia naik paling tinggi bulan Ogos. Sekarang ni you tengok, Ogos, sekarang Disember, berapa bulan? Ogos to Disember, berapa bulan? 4 bulan. Ogos, September, 4 bulan. Lebih daripada 3 bulan. You tarik lah, ni ada pattern ni. Menanti waktu je. Okay, next. Saya cari lagi. Ni yang belum terjadi saya share yang belum terjadi. So you tengok kat sini, last dia breakout bulan Oktober. Lepas tu daripada Oktober sampai Disember, dah 2 bulan. But kalau you consider Oktober, 19 Oktober, hari ni dah 16 Disember. 3 bulan ngam-ngam. Esok hari Khamis, Jumaat, yes 18. Ngam-ngam 3 bulan. Belum breakout. Approaching breakout. This is Morningstar. This is Morningstar. Betul tak dia nak reverse esoknya? User probably breakout RM2.70. Bismillahirrahmanirrahim. First breakout. Syarat ada volume. Maksudnya you cari saham yang macam ni. Cari yang duduk dekat atas, berlega-lega dekat atas, duduk dalam satu tempoh masa yang agak panjang. Okay? You standby lah. Saham-saham tu sebab saya kena kutuk. Tak jalan-jalan pun je lah. Saya pilih semua saham-saham yang macam ni. Saya pilih semua saham-saham yang macam ni. Mana ada saya pilih saham-saham yang dah break up baru saya cakap dengan orang. Untung sama-sama lah. Ini untung kau seorang. Okay, maksudnya dia kena rehat lama. Kena rehat lebih daripada 3 bulan. That is how you know fresh breakout. As easy as that je sebenarnya. You cari saham-saham yang tengah sideways. Dah 3 bulan. Lebih 3 bulan dia punya sideways. Cari lah. So far I can only find these two lah. So far I can only find these two. Sebab dua ni dalam saya punya watchlist. Okay, boleh je kita tengok. Kita tengok kejap yang lain. Kita tengok okay, kita try tengok. Try tengok. Pada tak tahu pada. Ni pun sama, you see. Berapa lama ni? Mei 2020. Mei all the way sampai
November. Mei sampai November, babe. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. 7 bulan. Ha. Double bottom tak boleh kat atas. Double bottom kena kat atas. Double bottom kena kat bottom. Nama pun bottom. Dia tak boleh kat atas. Tu saham-saham yang saya tunjuk ni semua kat atas. Tak ada double bottom kat atas. Okay. Franken. Yes, Franken sama. Franken. Julai. Disember. 5-6 bulan. OpenSys lah. OpenSys. OpenSys berapa bulan ni? Ogos. Disember. Dufu. Yes, Dufu. See? Dufu. Yes, good. Dufu. August. December. Penta. Yes, Penta. Lupa Penta dalam watchlist. Penta. Ambil sini. Oktober. Dia baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Okay. Mi sini 3 bulan. Boleh lah 3 bulan Mi. Tapi you tunggu lah. Dia breakout. Ada volume. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Jetronic, Inari, Dufu, Penta, OpenSys, Mi. Okay. What else? FP tak nak. Saya tak nak FP. Tapi kalau you nak ambil boleh lah. Lama. Julai sampai sekarang. Tapi saya tak suka FP group. Kalau you nak ambil lah. Saya tak nak. Saya ambil apa yang saya faham. Business yang saya faham. Yes, VS Tech. Walaupun ada yang dah chip in VS Tech. Betul, VS Tech. August. December. Standby. Okay. CMSB. Double bottom. Yes, CMSB double bottom. 1 year almost there. Ni. Boleh lah ini setahun. Okay, next day. Jalan. Boleh lah setahun. Setahun dia. Dia nak recover. MyEG. Yes, MyEG dia dah breakout. Dia dah naik. Banyak. Tu you semua dah tahu. Meaning you standby je lah saham-saham ni. Letak dalam watchlist. Kan macam ni lah. Letak dalam watchlist. So during trading day, you just double click je. Apa jadi? Sideways. 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 Ni 2 bulan. Apa jadi? Sideways. Ini 2 bulan. Daibochi. Kita tengok Daibochi. Daripada Julai. You jangan trade. You jangan beli saham-saham ni untuk trade. But you standby. Once they break out, ada volume, you belasah lah. That's how easy it is sebenarnya. Unisem. Yes, banyak. Ni November. November baru sebulan. Like lu. Aimless. Okay, Aimless. Tapi Aimless pun saya kurang minat. Kesabaran tu kena tunggu sikit lah. Bila datang je dia punya tema, selamat hari raya lah. JF Tech. JF Tech pun lama lah ni, Oktober. Nunggu masa je ni semua. Datang tema dia balik, selamat hari raya. Saham-saham ni. Serba dinamik tak lah. JCY.
CCY ni lagi lah. Lama sangat ni. Serba dinamik idok lah. Masing idok le. Masing tak. Serba dinamik tak. Kenapa tak? Study lah fundamental dia. Simple lah. Nampak tak? You sebut saya tahu. Sarkon SCGM pun saya tak tahu fundamental dia. Tapi kalau you nak, you tengok je lah. But at the end of the day, apa yang saya nak sharekan dengan you all pada malam ni bukan saham apa yang bagus. Apa yang saya nak sharekan dengan you all adalah fresh breakout hanya berlaku bila mana dia sideway, dia berehat panjang lebih daripada 3 bulan. Alright. So once yang ni SCGM dia break dekat harga RM4, then only you boleh masuk. Okay. That is how it is. Yes, yang paling legend. Ini sembang saham 20 sen apa barang. Tak boleh tekan pula. Dia tak bagi search. Sekejap. Ni yang masalah pakai wireless. Dia tak detect pula. Okay, sekejap. Oh, dia tak nak bagi lah. Dia marah. Okay. Ni lagi legend. Lagi legend. Lagi lama dia sideways. Macam 2 tahun sideways. 2 tahun sideways. Paling legend lah. Mungkin 2 tahun sideways. Okay, good. First breakout boleh berlaku dekat mana-mana. First breakout pada saya hanya boleh berlaku dekat atas. Saya consider first breakout tu dekat atas. Saya tak consider first breakout tu dekat bawah. Maksudnya you ambil 52 weeks dia pun cukup. Okay. Dia boleh berlaku kat bawah kalau you zoom out. Dia boleh berlaku kat bawah kalau dia zoom out. You zoom out tengok setahun, yes, nampak macam dia uptrend. But bila you zoom out, oh dia rupanya dekat bawah. Fine, tak apa. You consider juga sebagai fresh breakout sebab setahun dia tidur. Okay. Jadi apa ni? You fresh breakout ni you consider 52 weeks high dengan all time high. Dua ni je. You jangan pening-pening pecah-pecah kepala cari saham kat bawah. 52 weeks high kan you buka kan. Kalau 52 weeks high dia ada uptrend, you layan lah. Okay. But kalau you just cari yang let's say kita cari counter mengarut sikit. Let's say macam ni lah. Ni mengarut sangat dah ni. Ni pun mengarut sangat. Boleh lah. Bagilah you nak sangat mengarut punya counter kan. Ambil lah counter mengarut ni. Okay. Suka kan counter-counter macam ni kan. Soalan kat mana you nak beli? Ada breakout je lah kat atas 52 weeks high. You bukan beli dekat sini. Contoh je Yang ni beli ni saham. Okay. Tak, dia kena berlaku kat atas. Always kat atas. Sebab first breakout dekat bawah boleh jadi dia just create another lower high. Itu sebab saya tak suka beli dekat bawah. Saya memang sangat-sangat tidak suka beli saham bila masa dia breakdown trend line. Adakah Huaan first breakout? Yes, Huaan you can consider dia sebagai first breakout pada harga 15 sen. That is dia punya first breakout. Ada volume ke tak? You sendirilah tengok. Saya tak tengok saham macam ni. Yes, ada volume. Silakanlah masuk 16 sen tapi ada rambut panjang sikit. Lepas tu esok dia terbang. Kan beli 16 sen, untung 4 sen. 25% satu hari, siapa nak bagi? Buatlah. Ambil lah. Saya tak peduli. Ambil. Saya tak peduli. Okay. Ni dia dah mula bagi signal. Namanya dark cloud cover. Yes, kalau kat atas FBO 52 minggu. Dan macam mana you nak identify FBO 52 minggu? Meaning dia kena rehat more than 3 months. You kena tengok track back, tarik balik ke belakang kan.
3 bulan dia sideways, kali dia breakout, yes, you can consider dia sebagai FBO, fresh breakout ataupun first breakout. That is how it is. Okay. Tak apalah, layan lagi. Tak ada apa-apa ni. Okay, you ambil satu tiang, alah, tak sampai setengah tiang, layan lagi. Ini bukan pattern, ini namanya dark cloud cover je. Price down, volume down, relax lah, layan lah. Okay, price, yes, price Berhad pagi tadi we mention dekat live investors masterclass. Price Berhad, you kena study juga fundamental sebab dia naik daripada harga 10 sen. You need to study fundamental. Kenapa dia start naik? Adakah kenaikan yang berlaku sekarang ni sampai RM1 disokong oleh fundamental? So yes, kalau you nak consider adakah dia sedang berehat dan dia nak buat breakout ke atas dekat RM1, you boleh consider sebab dia dah rehat daripada bulan 8. Tapi you kena study lah fundamental. Adakah kenaikan yang berlaku daripada harga 10 sen ke RM1 disokong oleh fundamental? Tu saja sebenarnya. That's all. Kalau you nak masuk price Berhad. Okay? Tu je. Adakah dia consider breakout? Breakout ke? Breakout ke soalan dia? Sebab dia duduk kat bawah. You tarik trend line memang dah breakout. Soalan, breakout ke? That is how easy it is sebenarnya saham. Try to make things as simple as possible. Jangan pecah-pecah kepala. Apa benda nak buat? Tak naik-naik pun. Faham? Belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu, tolong komen. Saya belajar sesuatu. Okay? Betul? Tak ada volume. Tu dah pandai? Tak ada volume. Mana ada volume? Hampa ni pun saham-saham ngarut ni lah. Hampa duk tanya. Tak ada volume. Basic mah. Tak cukup syarat. Kalau nak masuk, kalau let's say esok dia breakout, dia pergi 80 sen, boleh beli tak? Boleh, silakan, bismillah. Kalau tak ada volume, you masuk lah. Tumpang lah, cecah-cecah kaki sikit. Alright. Semalam Miko tak jadi pun. Yelah, kan saya cakap, selepas breakout, selalunya dia akan pull back. Selepas breakout, selalunya saham yang sihat, lepas breakout, dia kena pull back. Dia kena pull back. Dan pull back ni, dia bukanlah jadi dark cloud cover. Dark cloud cover, dia mesti tutup separuh candle. Ni tak sampai separuh candle. Okay lagi, layan lah lagi, Miko. Still good. No problem. Simple je. Yes, thank you semua yang komen, belajar sesuatu kan. Simple je benda ni. Okay, dia breakout. Ni pull back side lah. Side je ni. Alright. Kena ada. Dan rambut kena pendek. Lagi power kalau dia botak. Kalau rambut panjang, you tengok berapa kali jadi. Citah sebab dia memang lari laju. Citah dia memang lari laju. Nampak? Dia lari siap terkincit, babe. Siap terkincit, nampak berapa banyak taik yang dia terlepas ni. Sebab laju sangat larinya. Shortcut nak tahu, kalau kita rujuk bursa website ada tunjuk 52 weeks high, boleh kan? Okey lah, saya bagi tahulah kalau you nak free kan. Berapa ramai yang nak tahu kat mana nak cari benda ni free? Saya tak tahulah sebab saya berbayar saya punya platform. Jadi tak tahu you boleh access scanner ke tidak. Okay, satu lagi apa? Tiger kan. Lepas ni apa? Lion. Lion pun jalan juga. Tiger jalan, Lion jalan, Tiger jalan, Cheetah jalan. Lepas ni binatang benda pula lagi ni. Kita cari nama binatang lagi. Semua binatang dah lari. Cheetah dah lari, Tiger dah lari, Lion dah lari. Lion. Ni Lion. Tu, Lion. Lari, rambut panjang. Ada volume. Okay. Saya tak tahulah sebab saya bayar platform tu. Jadi kalau yang percuma saya tak tahu. But saya cuba bro. Alright bro, cuba.
Tak tahu lah dekat sini ada ke tak, dekat apa nama TradingView boleh tak, saya tak ingat lah. TradingView boleh access scanner percuma ke tak. Okay, you buka, you pergi screener. Okay, tapi yang confirm percuma sebenarnya dekat UOB. You buka UOB, you boleh tengok 52 week high, senang lah. Okay, TradingView, you pergi kat scanner, you tekan filter, you adjust, pergi dekat technical. Sekejap, ni reset. You adjust technical, you tekan je lah new 52 weeks high. Ada 52 saham yang new 52 weeks high. Lepas tu you tengok lah, free je 52. Nampak tulis atas ni 52 52 weeks high. Apa lagi dia tulis ni, 52 weeks high, stock. Okay, alright. 52 weeks high, pilih lah mana yang patuh syariah, tak patuh syariah tadi lah. CAB, dia cakap CAB, betul ke CAB? Kita tengok saat CAB tak syariah, jadi dah tak boleh beli. Tapi nampak dia berlega-lega kan, dia berehat Julai Disember, tapi tak syariah, tak boleh beli. Anyway dia 40 sen. Okay, nampak MW Ethereum, cuma tu lah CCK. Okay, dia cakap CCK. Sana try buka CCK. Nampak? Ini dah lama dah ni, dah breakout dah pun. Okay, fine. CCM, tak tahu CCM syariah ke tak. Cari situ je. CCM syariah. Ini tidur. Tidak. Saham ni tidak. Sensoft 25 sen. Kalau you tak nak ni, you adjust lah harga. Harga tekan dekat deskriptif. Last price above 50 cents. Tutup. Dapat 35. Cuma you tak boleh sort patuh syariah, tak patuh syariah. And then you pilih lah. You see Focus Point there, Jiangkun there, K-Power is there, Lion is there, MGRC is there, NTPM is there. Kalau you buka UOB, dekat Chat Genie tu ada 52 weeks high. Buka UOB, senang. Staff saya semua buka UOB. Staff saya semua beramai-ramai buka kat UOB. Rasa dah macam MLM lah, buka UOB. Ni ajak kawan A buka UOB, A ajak kawan buka UOB. Okay, sebab benda ni je, sebab dia ada dekat Chat Genie. Alright, dia ada dekat Chat Genie. Okay. Yes, cuma benda free ni delay lah. Benda free delay 15 minit. So you kena terima je lah benda tu. Alright, yes, UOB dekat phone je, pakai phone je. So UOB 15 minit delay. Yelah, benda free, mana boleh dapat canggih. Tapi kalau nak yang free canggih, you buka je lah UOB. Harga pun kena bayar juga, RM10 untuk buka account. Okay. Boleh. Ni tekan swing. Ni ada new 52 weeks high ada. Ni nampak new 52 weeks high ada. No. Ni nampak 52. Lepas tu you adjust lah harga. Deskriptif 50 sen ke atas. Dan you akan dapat balik sama. Sama je. Ada kat tepi ni lah. Betul, RM10 je pun. Bakar dia lagi. Buka lah UOB, RM10 je pun. Dan you dapat pakai lifetime pun. Selagi you log in, selagi tu you boleh pakai. No issue pun. Alright. Simple sahaja. Okay. Simple je. Oil and gas kan ada cerita daripada OPEC. Saya lupa dah cerita apa OPEC cakap. Brokerage fee UOB tinggi tak? Lebih kurang je dengan M+. Yang korang kejar sangat pergi buka M+ tu pasal apa? UOB pun rate dia sama juga, RM8 juga minimum. 0.1% juga. 0.1% for intraday. Apa lagi?
RM8 0.1 intraday. Kalau bukan intraday berapa? 0. Lupa dah. Sama, tapi yang saya ingat sama dengan M+. Lebih kurang lah. Alright. M+. Wow. Macam MLM lah korang ni. Buka CDS tu pun. Patutlah orang cakap aku scammer. Okay. Ramai juga cakap saya scammer dekat luar sana tu. Minggu lepas cakap scammer, minggu ni datang minta maaf. Pun ada. Alright. UOB, you pergi kat website, you isi form yang dekat website tu, nanti you punya reminder akan call. Dia akan ada assign reminder. You pergi website, you isi form dia tu, you letak dekat mana you dengan siapa you duduk mana apa semua, nanti dia akan cari reminder yang paling dekat dengan you punya alamat. Nanti dia ni lah. Nanti dia ni bagi you. Simple je, benda senang. Okay. Tajuk malam ni untuk invest atau dagang, lebih kepada untuk dagang, bukan invest. Tapi invest pun boleh juga guna method yang sama. Sebab kalau you guna method yang sama, meaning duit you tak adalah tersangkut lama-lama sangat. At least dia tersangkut sekejap je. Kan? Tu je lah. Okay? Betul. Kalau buka menggunakan Bursa Anywhere, yes, buka CDS guna Bursa Anywhere pun boleh. Cuma Bursa Anywhere ni dia lambat sikit dia punya reaction. Okay, dia react dia lambat sikit lah. So far yang feedback yang saya dapat, dia punya react dia lambat sikit. Dia bagi jawapan lambat sikit. Tapi kalau you direct pergi UOB Kehian punya website, you isi form, dia akan cari reminder yang paling dekat dengan you lah. Okay. Redeem reward. Semua broker ada boleh redeem reward. Banyak broker boleh redeem reward. No problem pun. Okay. Lepas dah buka, macam mana nak pilih reminder? Request lah. Kalau you ada kena reminder, you request lah. Tu je. Alright. Ya, betul. Smart Robi tu pun canggih, tapi saya tak subscribe pun Smart Robi tu. Okay. Siapa nak subscribe? Yes, UOB dia ada AI. Nama AI dia Smart Robi. You kena install apps yang lain. You dapat points, you boleh guna points tu untuk subscribe Smart Robi, dan dia akan bagi you trading apa lah. Dia bagi trading, apa nama trading tu? Saya pun lupa. Trading idea. Dia ada bagi trading idea kalau you subscribe. Macam tu. Okay. Letih. Memang letih hari ni. Patut cuti tapi tak cuti. Saya sepatutnya cuti hari Rabu sebenarnya. Right. Dia ada bagi trading plan apa semua lah. Right. Senang je, senang. Very easy, very simple. Yes, dia bagi trading idea. Maksudnya dia siap-siap buat trading plan untuk you. Dia bagi ni boleh beli, masuk kalau nak enter ni dia punya risk to reward. Dia dah kira kan untuk you. Kalau you malas sangat nak mikirnya, subscribe lah UOB. Lepas tu you dapat points tu you boleh subscribe Smart Robi. Jadi gunalah Smart Robi tu. Tengok dia carikan counter untuk you. Kan, simple je bendanya, tak susah. Alright. So, ada apa lagi nak tanya? Okay, ada orang tanya ni, dia tanya apakah saham first breakout pilihan saya. Saya punya first breakout selalunya saya suka cari yang, saya suka guna Bursa Station lah untuk scan sebab you boleh buat scanner you sendiri. Right, you can build your own scanner, syarat you faham apa yang you nak. Dan you just klik kat sini high BO trading day atau high BO study. Selalunya kalau saya nak study, saya akan tekan high BO study. So maksudnya sekarang ni saya dah sort. So dekat trading view, kenapa saya tak suka sangat guna trading view, you tak boleh sort yang syariah. But kalau you non-Muslim, kawan-kawan yang non-Muslim yang tengok live malam ni, you boleh lah guna
trading view. Tapi kenapa saya suka bursa? Sebab you boleh susun, tekan benda, tekan S ni, dan dia akan sort semua saham yang patuh syariah. Dah senang dah kerja. So daripada let's say dekat trading view tadi keluar, 52 tweet size, saya tekan descriptive, above 50 sen. Okay, dan tutup. Above 50 sen ada 35, but dia bercampur-campur, patuh syariah, tak patuh syariah. But dekat dalam scanner yang ni, okay, dalam scanner ni yang keluar ada 50 dan semuanya patuh syariah. Cuma ada dan lepas tu you kena sort lah dia punya volume apa semua kan, dan you tengok lah volume dia macam mana apa semua. Alright, volume saya ambil rendah sikit sebab saya nak nampak supaya dia liquid, tak adalah dia ada tarik lalat banyak sangat. So let's say, dan saya akan susun susun high ratio dekat sini. So saya tahu yang ni dia mesti breakout atau dekat area resistance dia dekat. Ni nampaknya dia tarik lalat duduk kat atas tu. Okay, fine. Ni pun sama, tarik lalat kuantas sikit, tak buang tepi. Toshin buang tepi. MCH Holding used to be tarik lalat. Okay, fine, buang tepi. GDB, yes, GDB dah breakout. Ni dah breakout. MJRC Lion 60 sen used to be tarik lalat, buang tepi. ILB tak sangat. Ni CCK terlepas kapal. Okay, 10 Disember breakout, terlepas, lepas tu dia sideways, fine, tak apa, tak jadi masalah. Ada Chan nak masuk balik CCK, silakan. Sunway PA, saya tak suka beli. Jiangkun, tak. Superlon, RM1, alright. Setahun, hari ni breakout, volume tak sangat. Okay, fine, tak apa, tak terlepas. Tak apa, saya malas nak install. Biar ada. Kalau you nak, you install lah. Okay. Pernah guna platform EFOS? Ya, pernah. Alright, macam tu je. Presta breakout. Okay, nampak? Presta breakout tapi volume tak power. Okay. PK belum breakout. Dia berehat kat tepi daripada 19 Oktober dan sekarang ni dia duduk berlega-lega dekat dia punya resistance. Dan you ada ITA dah terbang, rambut panjang. Hill, E-frame, frame baru, switch. Nampak? You kena klik lah. Tu sebab saya susun saya punya bursa session macam ni. So bila saya double klik, keluar. Double klik, keluar. Double klik, keluar. Jadi tak adalah saya buang masa banyak sangat. Sekejap je dah halfway. Saya macam ni je, saya study. Apa yang you tengok sekarang tu lah cara saya study. Tambun, Orna, Widat, SWS cap. Macam ni je lah. Boleh? Tuan Mustamarul, untuk indices boleh guna tak first breakout untuk kaji sektorial? Boleh. Tak salah, boleh. Teknik yang sama ni. Tu sebab saya set saya macam ni. Ada indices, top gainers, ada scanner, ada watch list. Ni saya punya setup. This is my setup. Ni untuk apa? Untuk saya tengok apa dia buat. Belum. Property belum. Healthcare dah double top. Ini pun rehat. Utilities sideways. Telecommunication sideways. Transportation baru breakout sideways. Consumer product approaching. That's how I do it lah. Okay. This is how I do it. Ada beza ke tak? Susah nak cakap sebab saya dah sebati dengan Bursa Station. Saya dengan guna Bursa Station ni dah 6 tahun sebenarnya. Tu sebab saya dah malas nak tukar yang baru. Jadi saya selesa lah. Anyway, saya memang dah habis godek. Memang dah habis buka, tekan semua butang ni semua saya dah pernah tekan lah. Okay. Jadi
Saya selesa dengan Bursa Station. But at the end of the day, you sendirilah. At the end of the day, mana yang you nak, you selesa atas diri you. Dan untuk menjawab Tuan Cik Puan Azizah, kalau kerja tak ada laptop nak tengok kat mana? Screener, tengok dekat phone. You boleh guna itu sebab saya cakap buka UOB. At least daripada apps UOB, you tekan Chat Genie, you boleh nampak 50 tweets saya. Ataupun you gunakan TradingView. TradingView you boleh buka dekat phone. Dia ada apps. Bursa Station tak ada apps. Tu kekurangan Bursa Station lah. Alright? Okay? Tu je lah sebenarnya. Tak ada apa-apa. Saya tak ada referral code. Sebab saya bukan nak menjual barang-barang ni apa semua. Saya just nak share ilmu je. Okay? So yes, hopefully you learn something. You belajar sesuatu pada malam ni. Ada cara tak nak tahu warrant listing date selain scroll announcement company satu-satu dekat platform macam listing date? So far saya tak tahu. Saya tak tahu. Tu sebab saya kurang dengan warrant. Dengan warrant saya sangat-sangat kurang. Alright. So kalau tanya saya warrant, tak, sebab saya tak minat berjual beli warrant. Dulu waktu zaman-zaman jahiliah ya. Belilah juga warrant. Sekarang tak. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi sebelum kita wrap, sebelum saya tutup dan habiskan kita punya live pada malam ni lah. Lupa dah. Maknanya dia dah breakout. Bukan patut kita standby sebelum breakout. Betul? Standby sebelum breakout. Sebab 52 weeks high ni you kena faham. Ada saham yang 52 weeks high dia approaching breakout. Tu yang you kena faham. Okay? You kena faham dia approaching breakout. So bila dia approaching breakout, you just ni je lah. Okay, bila dia approaching breakout, you just layan je. Alright. You study lah bila dia approaching breakout. 52 weeks high doesn't mean dia dah breakout. Sometimes dia approaching, hampir breakout. Tu sebab saya suka buka Bursa Station. Sebab dekat Bursa Station, one of the benefit Bursa Station, you boleh buat you punya scanner sendiri. Bukan saya nak cakap tak boleh buat scanner sendiri dekat TradingView. TradingView boleh buat scanner sendiri, but you boleh lebih detailkan gunakan Bursa Station. Dan that's why I prefer Bursa Station. Okay, janji you kena faham lah benda ni untuk apa, benda ni untuk apa, benda ni untuk apa, benda ni untuk apa, dan macam-macam lagi lah. Okay, lain scanner, lain setup dia. At least at the end of the day you kena faham apa yang you nak, dan you will get it. Okay, tak jadi masalah pun. Okay, tu sebab paling mudah ambil je dekat ni. Okay, you kena baca. Okay, dalam prospektus IPO kat mana kita nak tengok tujuan dia buat IPO, you kena baca lah. Maksudnya you kena baca lah dia punya projection. Dia kadang-kadang nak cakap dia kat mana, sebab prospektus ni it's macam you punya, you baca, you belik majalah IKEA yang you dapat tiap-tiap bulan tu tau. Okay, you kena belik sebab dia belum tentu lagi muka surat 1 berabot. Dia belum tentu. You kena, susah nak cakap, kadang section ni berlain-lainan. Okay, dia macam katalog sebenarnya prospektus ni. Maksudnya you kena baca detail jugalah. Macam mana you baca quarter report kan. Macam tu juga sebenarnya cara baca je. Okay, cara baca. Alright. Esok ajar pasal scanner. Saya tak ajar scanner. Walaupun saya faham scanner, tapi saya tak ajar scanner. Sebab takut you tak faham. Sebab yang basic pun you susah nak pegang. Kan? Anyway, tapi bila you join Investors Masterclass atau Becoming Traders pun saya ajar macam mana nak set up scanner. Becoming Trader saya ajar macam mana nak set up scanner, sebab saya ajar very detail. Benda-benda technical. Okay, saya ajar very detail lah, benda-benda technical apa semua. So bila you dah go detail, you dah mula faham, baru saya ajar macam mana nak buat scanner lah. Alright, so saya just bagi yang simple scanner, yang mana you dah boleh buat duit pun. Okay,
Memang dah boleh buat duit. Design tengah nantilah saya buat casual trader friend punya tu. Tadi saya nampak ada yang tanya next investors masterclass bila? Next investors masterclass bulan 1 ni. So you dah start boleh daftar dah pun sebenarnya, cuma kami tak buka besar-besaran. Dan ada yang tanya, ada yang PM satu batch berapa orang, satu batch kebiasaannya saya ambil 40 orang. Okay. Mobilia Holding saya tak tahu, saya tak study pun. IPO saya tak ni pun. Alright, next batch untuk investors masterclass bulan 1 40 orang lah. Saya ambil 40 orang je. Okay, pendaftaran semua you boleh PM saya punya team. Alright, saya bukan nak menjual kelas, saya dah ajar pun. Even you belajar benda free ni pun you dah boleh buat duit pun. Memang proven pun, memang boleh buat duit. Ramai yang dah share PM saya, tinggal saya tak post je kan. Cuma saya akan post print screen, you share apa yang feedback you bagi tu bila orang cakap saya scammer. Saya scammer, saya cakap saya ajar percuma. Saya percuma pun, ilmu percuma, orang boleh buat duit. You tengoklah dekat YouTube free je pun, saya tak ada minta payment. Lepas tu seminggu lepas tu datang balik komen, saya minta maaf sebab cakap tuan scammer. Okay, tak apa, saya tak kisah. Alright. Jadi tu je lah untuk malam ni. Saya tak ada apa-apa dah. Alright. Nanti kita tengok lah, kalau ada topik saya cover macam mana nak tengok IPO nanti, saya akan masukkan lah. Sebab ramai ni tanya IPO macam mana nak study, macam mana nak baca. Even tadi pun yang dalam Investors Masterclass pun ada tanya macam mana nak baca quarter report. Nanti pun saya akan share jugalah macam mana nak baca quarter report. Sebabkan quarter report lah saya boleh dapat Asia 70 sen. Sebenarnya dah baca Asia masa tu dia dekat lebih kurang 60 sen. Okay, masa tu Asia lebih kurang dekat 60 sen. Jadi cumanya masa tu macam relax dulu. Jadi bila dia nampak ada macam bibit-bibit ada bunga-bunga tu, saya masuk dekat 70 sen. Okay. Jadi nanti saya ajarlah macam mana baca quarter report dan kenapa saya baca quarter report Asia. Walaupun rugi, tapi saya nampak potensi yang ada pada Asia dan saya tahu dia punya management semua macam mana. Itu sebab saya masuk. Saya tak masuk banyak pun. Saya masuk RM7,000 je. RM7,000 dekat Asia harga 70 sen. 10,000 unit saya masuk. Tak banyak, 10,000 unit masuk hari ni. RM1 lah, katalah RM1 kan. Dapat lah. Alright, nanti lah saya akan tulis point macam mana nak share baca quarter report tu. Senang je sebenarnya baca quarter report. Okay, nantilah saya baca, saya cuba pendekkan, boleh tak siap dalam masa sejam untuk quarter report. Okay, jadi momentum saya ajar tak? Yes, saya ada ajar juga dekat dalam Investors Masterclass pun saya ada ajar. Becoming Traders pun saya ada ajar. Basically Investors Masterclass ni memang complete lah. Ajar A to Z daripada basic, paling basic sampai paling advance. Last kali berbalik kepada diri you. You nak pilih yang mana? Itu sebab dia 6 bulan punya program. 6 bulan punya program, saya ajar detail. Jadi bila you dah menggunakan teknik momentum ke, teknik swing ke, bila tak jadi you ada tempat rujukan, you tanya kenapa tak jadi, dan saya explain lah kenapa tak jadi. Averaging up tu pun jangan bagi tahu, jangan cerita kat orang. Saya masuk dekat 70 sen Asia. Beli lagi, buy more, average up jadi 83 sen. Tapi kita yang kita beli sikit tu je lah. Kan bila dia start ada movement pun kita masuk chip in, buy more kan. Ini jatuh bawah yang you nak beli, buy more. Dia naik atas lah you buy more. Alright. So that's all daripada saya untuk malam ni. Apa-apa maklumat, apa-apa info you boleh just tanya saya punya team, PM saya punya page, sebab saya punya team akan reply, respon dekat saya punya page sekali. Okay, but kalau ada yang tak respon tu mungkin diorang busy lah. Alright, so that's all daripada saya. I'll see you again tomorrow night insyaAllah dengan tajuk, tengoklah saya cuba susun macam mana saya nak cuba compilekan benda yang agak panjang dalam jadikan satu jam. Okay, nak jadikan dia dalam masa 1 jam untuk saya share macam mana nak baca quarter report. Probably kita akan ambil contoh terbaik sebab latest yang saya baca, last yang saya baca quarter report adalah Asia. Nanti saya akan tunjuklah apa benda yang saya baca.
Alright, so itu saja daripada saya dan I'll see you again soon tomorrow insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.